Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara Ustaz Najib, pengacara majlis, yang berhormat Datuk Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, yang berbahagia Datuk Mat Rabi Laksmana Sarah Kena Rahim, tuan rumah, sisi rumah dan seluruh kaum keluarga, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya saya aturkan rasa syukur tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat hadir pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi untuk memberi peluang kepada saya menyampaikan sepatah dua kata pada program ceramah anjuran Perkasa daerah Hulu Langat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada di ambang pilihan raya. Pilihan raya umum ke-13 diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ibu kepada segala pilihan raya. Pilihan raya yang paling penting. Saya banyak menerima undangan dan sekarang ini hampir setiap malam. Jadual sehingga 26 hari bulan Februari penuh dah. Selepas dilarut hari itu, saya balik pergi ke ilmu janda baik. Lepas tu rehat sehari semalam. Malam ini dah berada di Langat. Besok di Ampang. Dan begitulah hari seterusnya, banyak lagi jadual. Tuan-tuan dan puan, saya sebelum ini ialah Naib Ketua Pemuda Keadilan Malaysia. Saya pernah menyertai Parti Keadilan di awal penubuhannya pada tahun 1999. Dalam keadilan saya meniti satu demi satu jawatan, dari Setiausaha Eksekutif Pemuda Keadilan hinggalah saya dipilih sebagai Naib Ketua Pemuda Keadilan Malaysia. Waktu Ketua Pemuda Keadilan Malaysia yang berhormat Senator Izzah Muhammad Noor berada dalam penjara, jawatan itu saya pangku. Ketika saya memangku jawatan Ketua Pemuda Keadilan, timbul satu isu yang didendangkan oleh SUCU, badan NGO Cina yang bergabung dengan Tiong Zazong, yang telah pun menulis surat kepada Perdana Menteri ketika itu, Dr. Mahathir Mohamad. SUCU tulis surat kepada Dr. Mahathir, minta kepada Dr. Mahathir supaya hak istimewa orang Melayu yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan dihapuskan. Pemuda UMNO waktu itu telah pun menyatakan pendiriannya. Bagaimana pula dengan pendirian Pemuda Keadilan? Nak tanya siapa? Kena tanya saya lah. Saya pembangku Ketua Pemuda Keadilan. Saudara Izam Ketua Pemuda dalam penjara. Tanya kepada saya nak jawab apa? Saya tak boleh jawab seorang-seorang saya mengikut kemauan saya. Saya panggil mesyuarat tergempar Exco Pemuda Keadilan untuk bincang isu ini dan buat ketetapan. 2 jam kami berbincang. Akhirnya Pemuda Keadilan membuat keputusan secara majoriti
bahawa pemuda keadilan menolak gesaan Sukyu yang mahukan hak istimewa orang Melayu dihapuskan daripada Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, pemuda keadilan mahukan supaya hak istimewa orang Melayu ini terus terpelihara kemas dalam perlembagaan negara. Saya panggil sidang akhbar, umumkan keputusan Exco Pemuda Keadilan yang menolak gesaan Sukyu. Kita tidak rela hak istimewa orang Melayu ini digugurkan daripada Perlembagaan Persekutuan. Kenyataan saya tersiar dalam akhbar Utusan Malaysia, tersiar juga dalam berita harian, tersiar dalam New Straits Times, The Star, dan dipetik oleh agensi berita bernama. Tanpa saya sedar, Anwar Ibrahim yang ketika itu ditahan di penjara di Sungai Buloh merupakan banduan yang sangat istimewa, kerana dia dapat surat khabar baru, surat khabar yang fresh. Hari ini punya surat khabar, hari ini dia boleh dapat. Berbeza dengan banduan yang lain. Banduan lain boleh baca surat khabar, tapi surat khabar bila? 3 bulan yang lalu. Anwar dapat yang baru. Dia banduan yang paling istimewa. Dia baca kenyataan saya dalam surat khabar. Kebetulan pada petang itu, Peguam belanya Yang Berhormat Datuk Zulkifli Nordin, Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru yang jadi Ahli Parlimen bebas sekarang ini, ketika itu Peguam Anwar ziarah Anwar di penjara untuk urusan mahkamah. Waktu Datuk Zul nak meninggalkan Anwar untuk pulang pada petang itu, Anwar berkirim surat kepada Datuk Zul. Surat ditujukan kepada saya. Dalam surat itu Anwar tulis, "Saudara Zahid, sila jumpa saya di mahkamah esok. Perintah raja dijunjung, perintah sendiri dikelek. Seawal pagi saya dah terpacak depan pintu mahkamah tunggu ketibaan Anwar." Anwar sampai dari penjara Sungai Buloh untuk meneruskan proses perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya seawal pagi dah terpacak pintu mahkamah. Dia sampai, saya rapati dia. Saya bagi salam kepada dia. "Assalamualaikum Datuk Seri." "Tuan-tuan." Dia tak jawab salam saya, tetapi dia bombat saya masa tu juga. "Apa you buat?" "Saya buat apa Datuk Seri?" "Ini kenyataan you keluar dalam surat khabar." "Oh ya Datuk Seri, kita buat kenyataan. Pemuda Keadilan ambil stand, kita tolak gesaan Sukyu. Kita mahukan peruntukan mengenai hak istimewa orang Melayu ini terus kekal dalam perlembagaan. I nak you tarik balik." Pasal apa saya kena tarik Datuk Seri?" You tarik. You tarik. "Pasal apa saya kena tarik?" "I dah tak tahan duduk dalam, I nak keluar cepat, I nak jadi Perdana Menteri, kita nakkan sokongan daripada orang China dan orang India. Ini hak istimewa orang Melayu Datuk Seri." No. Kita lepaskan dulu. Dia kata bila kita dah menang, kita merintah, kita ambil balik. Kapal otak dia. Tersentak saya, tuan-tuan dan puan. Terkejut saya. Inikah pemimpin yang aku puja selama ini, yang aku sanjung selama ini? Dek, kerana kemaruk nak jadi Perdana Menteri, bangsa boleh dia gadai, bangsa boleh dia jual. Dia kemaruk nak jadi Perdana Menteri, dia bersedia tipu Cina, tipu India. Kedudukan hak istimewa orang Melayu boleh dipersenda dan dipermain-mainkan demikian rupa kerana nak jadi Perdana Menteri, kerana nakkan sokongan Cina dan India. Saya mulai saat itu mula muafarakah, menjauhkan diri daripada Anwar. Saya tersentak. Panggil 5-6 orang kawan-kawan yang lain. Saudara Roslan Kasim, Dr. Wahid Suhaimi Pahang, Saudara Fakhrul Azman Abu Bakar Terengganu, Saudara Nafi Aman Perak. Panggil. Saya terangkan perkara ini.
Mereka juga bersependapat dengan saya bahawa hak istimewa orang Melayu ni, mana pun kita berada, dia mesti dipelihara. Sedang ada hak ini pun bangsa Melayu kita masih jauh ketinggalan. Bangsa kita boleh dikotak-katikkan. Sedang ada hak ini dalam perlembagaan persekutuan, apatah lagi kalau hak ini sudah tidak ada, apa harga kita di bumi kita sendiri? Kita bersependapat, kita tak boleh lagi berketuakan orang yang begini dalam sebuah parti. Jalan terbaik bagi kita ialah keluar, tinggalkan parti ini dan kembali semula mendakap UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah saya sempat menyeberang. Bila masuk pula UMNO, ada yang bertanya, apa UMNO ni sempurna sangat? Saya jawab, UMNO tidak pernah sempurna. UMNO ni sifatnya baharu. UMNO itu sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya baharu, tak pernah sempurna. UMNO ada salah silap dia. Sebagai sebuah parti. Sebab itu yang amat berhormat Perdana Menteri tak kala melawat negeri Kedah dalam satu kawasan parlimen namanya Baling, kawasan parlimen Baling, di hadapan puluhan ribu rakyat, Datuk Seri Najib melafazkan permohonan maaf kepada rakyat. Kalau ada salah silap Barisan Nasional, itu kelemahan kami, kami mohon ampun dan maaf. Berilah kami peluang lagi. Insya Allah, dengan peluang dan kepercayaan yang diberi kepada rakyat, kita akan melakukan muhasabah yang cukup tegas. Kita bersedia untuk memperbaiki kelemahan kita, tidak lagi mengulangi kesilapan dan kelemahan yang telah kita lakukan. Kenyataan Perdana Menteri di Baling Kedah, ulang balik kenyataan itu dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lalu. Tak ada masalah, kita minta maaf. Datuk Najib Sri Presiden Parti sedar, UMNO tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan UMNO, jasa dan budi baik UMNO selama ini tidak dapat kita nafikan. Track record UMNO jelas. UMNO lah yang mengetuai parti-parti lain dalam menuntut kemerdekaan dan membebaskan negara dari belenggu penjajahan. UMNO lah yang mengisi kemerdekaan negara. UMNO yang mewujudkan dasar ekonomi baru yang menentukan 30% penyertaan bumi putra walaupun tak kunjung jaya. UMNO teruskan juga usaha-usaha ini. Pada masa yang sama, UMNO tidak pernah mengabaikan lain-lain kaum. UMNO juga, pemimpin UMNO juga lah yang mengetuai perarakan 11 Mac 1946 menentang Malayan Union. UMNO juga yang mengetuai Persekutuan Tanah Melayu pada Februari 1948. UMNO mengetuai kemerdekaan macam saya sebut tadi. UMNO juga yang memastikan jawatan-jawatan penting dalam sektor awam dimiliki oleh orang Melayu. UMNO cuba memenuhi tuntutan bagi mengatasi kelemahan orang Melayu. UMNO sediakan prasarana untuk anak-anak kita bersekolah sampai ke Menara Gading. Jasa UMNO memang banyak, tak dapat kita nafikan dalam ketidaksempurnaan UMNO itu tadi. Sebab itu kalau dia kata UMNO tak sempurna, memang betul UMNO tak sempurna. Yang sempurna mana? Kerajaan pimpinan PKR sekarang. Cukup sempurna. Janji nak tolong ibu tunggal, dia tak tolong sampai anak pilihan raya. Sempurna. Janjikan sebuah negeri yang bersih di negeri Selangor, sampah berlonggok di mana-mana. Tanya, syabas, ini kerajaan yang sempurna. Masalah air tak kunjung selesai. Isu talam tak kunjung selesai. Dia tak boleh jawab depan rakyat. Orang beli aset, dia beli hutang. Tak bodoh tu. Di kerajaan Selangor, pimpinan Khalid Gagap. Penasihat ekonomi Anwar Ibrahim. Saya tak panggil penasihat, saya panggil punai sehat.
Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya secara pribadi saya tak pernah marah kepada Anwar. Secara pribadi tak pernah marah. Ini terbukti pada tahun 1993 dia kalahkan tok saya, Tun Khaffar Baba, untuk jawatan timbalan Presiden UMNO. Tun Khaffar hilang jawatan timbalan Presiden, hilang jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya kekal dalam UMNO. Terima dia sebagai timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri yang baru. Saya tak kecil hati dengan dia. Tapi saya terpedaya dengan dia pada tahun 1998. Orang kata, macam mana you boleh terpedaya dengan Anwar? Nak heran apa saya terpedaya dengan Anwar? Dr. Mahathir 16 tahun terpedaya dengan Anwar. Tu Dr. Mahathir negarawan ulung negara kita. Pun boleh terpedaya dengan Anwar, tambah saya tak ada hal. Dan kadang Anwar seorang lelaki yang cukup istimewa. Bagi seorang lelaki-lelaki, dia berjaya mengayat seorang wanita. Dapat ajak makan, dapat ajak tengok wayang, dapat ajak kahwin dan berdiri ke rumah tangga. Ini perkara biasa, hukum alam. Lelaki berkehendakkan wanita. Tapi bagi Anwar Ibrahim, bukan saja wanita, dia boleh mengayat sampai lelaki boleh menonggir dia balon. Ini luar biasa, tuan-tuan. Ini luar biasa. Saya menjadi ayam tambatan dalam keadilan satu ketika dulu. Antara pemimpin pemuda keadilan, antara 10 pemimpin pemuda keadilan yang cukup Anwar sayang. Pantang jumpa peluk, pantang jumpa peluk. Tapi saya kena tak kena. Bab tu saya selamat. Bab tu saya selamat. Anwar ni pun berjenis juga orang dia. Tara hidung kembang badan macam ni dia tak minat. Dia nak angkat macam mana boleh patah pinggang dia. Dia yang ngejeng-ngejeng macam Datuk Marabi lah dia suka. Tuan-tuan, saya nak bawa beberapa isu untuk tatapan kita bersama. Saya cuba untuk menjawab beberapa isu yang mereka bangkitkan. Tetapi dalam masa yang sama, saya minta tuan-tuan berfikir. Anwar sekarang ini begitu kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Itu paling penting. Kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Dek, kerana kemaruk ni dia boleh buat apa saja. Matlamat menghalalkan cara. Bangsa hancur, agama hancur, kalimah Allah dijual, tak apa. Asalkan dia dapat jadi Perdana Menteri. Boleh terfikir di akal ke? Dah tak ada benda lain nak jual ke? Dah bangsa dia jual tadi dah. Anak dia boleh sebut dalam gereja, depan orang bukan Islam, depan orang Kristian, dia berrela anak dia sebut, kalau kami memerintah, kami akan buka peluang kepada orang Melayu untuk memilih agama dia sendiri selain agama Islam. Boleh fikir ke? Kita tak boleh fikir. Pilihan Raya Batang Air pada tahun 2009, di Batang Air Anwar sebut kalimah Allah boleh digunakan oleh sesiapa saja. Kenyataan Anwar disanggah oleh Dr. Harun Din, timbalan Mursyidul Ampas, bahawa siapa sahaja yang merelakan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian, orang bukan Islam, hukum dia kufur. Sekejap, tutup tak pasal-pasal sambutan 25 Disember hari Natal yang lalu. Lim Guan Eng menggunakan kesempatan sambutan hari Natal, hari Christmas, sepatutnya memupuk semangat perpaduan, kerjasama dan kefahaman antara agama, tetapi menggunakan perayaan hari Christmas membakar sentimen umat Islam dan orang Melayu di Malaysia dengan menyebut kembali bahawa mendesak kerajaan membenarkan penggunaan kalimah Allah di kalangan orang Kristian. Penggunaan kalimah Allah dalam Bible versi Melayu, Kitab Injil versi Melayu, versi Cina, versi India tak guna kalimah Allah, tapi versi Melayu nak guna kalimah Allah. Kenyataan Mursyidul Ampas, rakan sejawat saya. Kami sama-sama Mursyidul Am. Dia Mursyidul Ampas, saya Mursyidul Am Tibai. Tibai maknanya tolak individu bernama Anwar Ibrahim. T-I-B-A-I. Sebab tu ada orang tanya dengan saya, di mana letaknya kekuatan Tibai? Pada Mursyidul Am ni kah? Pada ahli majlis syura ni kah?
Saya sebut kekuatan tibai terletak pada huruf T-nya. Andaikan huruf T bertukar menjadi C, bunyi dia dah lain. Tiba-tiba Mursyidul Ampas buat kenyataan, boleh guna, jangan salah guna. Ini kepala bapak punya jawapan. Tuan-tuan, kalau pada kalimah Allah ni kita tak reti nak bersatu, pada isu apa lagi kita nak bersatu? Apa lagi yang lebih besar selain Allah Subhanahu Wa Taala? Saya ada kawan-kawan Cina dalam majlis syura Tibai, Eng Lam Yong. Agamanya Buddha. Tuhannya, pada Tuhannya dinamakan Gautama Buddha. Saya tanya, ini Gautama Buddha kita boleh main-main ke dia nama? Tulis dalam jaban, tulis main-main. Mana boleh? Tak boleh. Habis kalimah Allah, saya pun tak suka. Kita kalau ini main banyak bahaya, boleh main api. Dia tahu. Saya ada Kalebana, Hindu. Agamanya Hindu. Tuhan dia banyak. Ada Dewa Murugan, Dewa Ramayana, macam-macam dewa lagi. Saya kata, saya mau pakai you punya nama Tuhan, mau main-main, boleh tak? Tak boleh. Ini goreng suruh gila, ini Anwar suruh gila kan? Nama Tuhan boleh main-main tak? Anwar boleh guna. Kristian boleh guna kalimah Allah. Ini sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan, sangat berbahaya. Ning Aziz kata boleh guna, tapi jangan salah guna. Punya bebai, ini mangkuk berayun. Sekolah Kebangsaan Brickfield di Kuala Lumpur. Murid darjah 1, 2 dan 3 sesi sebelah petang. Tamat persekolahan 6-5 minit petang. Kring, loceng berbunyi 6-5 minit. Budak-budak pun keluar nak tunggu bas baru nak balik. Nak balik petang. Kawasan Brickfield memang jam. Kadang-kadang ada bas cepat, ada bas yang lambat datang. Bagi budak-budak anak-anak kita yang sedang menunggu bas, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengedarkan risalah A4 size, size kertas photostat tu, A4 size. Di dalamnya tertulis, adik-adikku sekalian, berbuat baiklah adik-adik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baiklah adik-adik kepada guru-guru adik-adik. Berbuat baiklah adik-adik sesama saudara. Berbuat baiklah adik-adik bersama dengan kawan-kawan. Berbuat baiklah adik-adik kepada orang ramai. Kerana Allah juga menyuruh anaknya berbuat baik. Dia edar risalah suruh anak kita berbuat baik. Kenapa? Kerana Allah juga menyuruh anaknya berbuat baik. Dia edar risalah pada budak darjah 1, darjah 2, darjah 3 dari kalangan anak Melayu. Sekejap, Datuk tengah ceramah tu, saya telefon balik. Tuan-tuan tengok, tak salah guna ke tu? Tak salah guna ke tu? Kalimah Allah ada dalam tu. Allah juga menyuruh anaknya berbuat baik. Ini menunjukkan tuan-tuan penggunaan kalimah Allah. Niat mereka bukan nak murtadkan orang macam kita, tak. Dia nak murtadkan anak kita. Nasib baik seorang budak bawa balik. Misalnya bawa balik ke rumah, bapak datang ke rumah saya tunjuk. Ni dia orang edar tadi, saya pun baca segala elok lah ni. Terkejut bila ayat kelas tu. Sangat berbahaya. Apabila kita tak jaga kalimah Allah, ini yang berlaku. Sebab itu jawatan kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang dari 5 hingga 7 Mei 2008 lagi memutuskan bahawa penggunaan kalimah Allah untuk orang Islam dan wajib bagi umat Islam mempertahankannya. Ini bukan isu main-main, tuan-tuan dan puan. Jangan sampai kita tak jaga kalimah Allah sekarang, nasib kita jadi macam masyarakat di Indonesia. Tak terlambat nasib sudah menjadi bubur. Di Indonesia, artis Jamal Mirdad Islam kahwin dengan Lydia Kandau Kristian. Jamal Mirdad waktu nak pinang Lydia Kandau, sudikah kamu menjadi isteriku? Sudah barang tentu, Pak. Bagus. Proposal yang kedua, marilah kamu memeluk Islam, agamaku.
Jawab Lydia Kandau, tak perlu aku mengubah agamaku dari agama Kristian kepada agama Islam. Bukankah Tuhan kita sama Allah? Mati hujah Jamal Mirdad. Mati hujah. Akhirnya mereka meneruskan niat berkahwin. Sebelum berkahwin, mereka tanda tangani satu perjanjian di antara mereka. Andainya lahir zuriat di kalangan mereka, maka zuriat-zuriat yang lahir ini tidak boleh kita, maknanya dia dan suami dia, menentukan agama mana anak ini nak ikut. Tunggu anak ini umur 18 tahun, biarlah anak ini sendiri menentukan agama mana dia nak ikut. Perkahwinan mereka dikurniakan 5 orang cahaya mata, 4 dari mata yang sudah pun mengunjungi gereja. Tinggal anak yang bongsu, umur 16 tahun, tinggal 2 tahun saja lagi. Pada ketika Jamal Mirdad sibuk, keluar pagi balik malam, Lydia Kandau yang mendidik anak-anak di rumah, 4 anak sudah pun ke gereja. Tuan-tuan expect apa anak yang kelima ni? Itu baik bila kalimah Allah tak dijaga. Hari ini pas terlekat, Majlis Syura buat keputusan kalimah Allah tak boleh digunakan. Kalaulah pada saat itu Dr. Harundin tidak ada dalam Majlis Syura, nascaya kepala otak macam Ning Aziz ni dah selesai dah. Isu kalimah Allah boleh guna. Dia lawan Majlis Fatwa Kebangsaan yang dilantik oleh Tuan Agong. Kita kena ingat, dia bukan lawan secara politik, dia lawan Agong. Dia lawan gajah-gajah Melayu. Isu kalimah Allah. Dia lebih takut kepada Karpal Singh, Lim Guan Eng, dia lebih takut pada Anwar Ibrahim. 25 Disember, Guan Eng buat kenyataan, 8 Januari terkocok-kocok. 8 Januari Anwar panggil semua tanda tangan. Hadi Awang turun tanda tangan setuju. Pada satu masa dia bersetuju, pada satu masa yang lain dia mencokong Majlis Syura. Tak pekung tu. Presiden apa macam ni? Pada isu ini dia mengelabah, dia tak boleh buat apa. Tuduh bahawa ini kerja buat UMNO Barisan Nasional. Bila bahasa yang UMNO jual? Hodoh-hodoh UMNO, buruk-buruk UMNO, UMNO tak jual kalimah Allah. Dia pusing. Tu tak cerita lagi dia punya fatwa yang mengkafirkan UMNO pada tahun 1981. Undang-undang penjajah. Kita menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan namanya Barisan Nasional. Kita menentang mereka karena mereka menggambarkan undang-undang kafir, undang-undang penjajah. Tahun lepas 23 Julai dia tanda tangan petition bersama dengan Pakatan Rakyat yang lain, Pakatan Pembangkang yang lain, bersetuju untuk mengekalkan perlembagaan sedia ada. 81 dia kafirkan orang, 23 Julai dia bersetuju kekalkan penggunaan perlembagaan sedia ada. Tahu Caca Marba, kulu kile dengan jubah kelesa-kelesu, naik bau dah jubahnya. Ini berlaku tuan-tuan dan puan, ini berlaku sekarang ini. Dia jual semua dah. Saya nak cakap begini tuan-tuan dan puan, saya ada 5-10 minit lagi untuk nak bagi laluan kepada Presiden Perkasa. Teruskan. Ini berlaku di Pakistan, ingat baik-baik. Di Pakistan, tak kala berlangsungnya proses pilihan raya Presiden, yang menyaksikan parti pembangkang di Pakistan pimpinan Benazir Bhutto menyertai pilihan raya Pakistan. Sedang kempen berlangsung, tiba-tiba Benazir Bhutto terbunuh dalam satu letupan bom di Karachi. Parti pembangkang pimpinan Benazir Bhutto segera menghalakan serangan kepada Pervez Musharraf. Pervez Musharraf didakwa tidak tahan lagi dengan kebangkitan rakyat, kemungkinan kalah dari dalam pilihan raya itu. Maka tidak ada cara lain bagi Pervez Musharraf untuk melumpuhkan pembangkang melainkan membunuh Benazir Bhutto.
Tuduhan dilemparkan di hadapan rakyat. Rakyat di Pakistan emosional, tak boleh nak berfikir panjang, terima kenyataan yang dibuat oleh parti pembangkang pimpinan Benazir Bhutto. Akhirnya pada pilihan raya itu, Pervez Musharraf kecundang turun tahta sebagai presiden, naik parti pimpinan Benazir Bhutto. Sekalipun Benazir Bhutto telah pun meninggal dunia, yang mendapat untung ialah suami dan anaknya yang mengetuai Pakistan sekarang. Tuan-tuan fikir ini kerja Pervez Musharraf? Saya tak fikir General Pervez Musharraf sebodoh itu. Apa guna dia bunuh Benazir Bhutto sedang dia akan kalah dalam pilihan raya? Ini kerja buat ahli parti Benazir Bhutto sendiri. Dia buat, dia tuduh kerajaan yang buat. Dia ajak rakyat bangkit, tumbangkan kerajaan. Kerajaan jatuh, dia yang untung. Insiden yang sama juga berlaku di Filipina. Segar dalam ingatan kita, Filipina pernah dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos selama lebih 20 tahun. Semasa Marcos menjadi Presiden Filipina, Marcos juga menghadapi tentangan daripada parti pembangkang Filipina yang paling kuat, pimpinan Benigno Aquino. Benigno Aquino tinggal di Amerika Syarikat, duduk dalam ruangan waktu berlangsungnya proses pilihan raya presiden di Filipina. Benigno Aquino memilih untuk pulang ke Filipina. Sampai di lapangan terbang di Manila, tak sempat turun kapal terbang, Benigno Aquino telah dibunuh. Parti pimpinan Benigno Aquino segera menghalakan senjata serangan mereka terhadap Presiden Marcos. Marcos digelar sebagai diktator. Marcos digelar sebagai pembunuh. Mereka tuduh Marcos bunuh Benigno Aquino. Rakyat diajak bangkit memberontak, menumpaskan Presiden Marcos. Marcos jatuh sebagai presiden, naik parti pimpinan Benigno Aquino. Sekalipun Benigno Aquino meninggal dunia, perjuangan jawatan presiden segera diserahkan kepada isteri Benigno Aquino, namanya Corazon Aquino. Marcos jatuh, Corazon Aquino naik. Apakah tuan-tuan fikir ini kerja buat Marcos? Saya tidak fikir Marcos sebodoh itu. Apa guna dia bunuh Benigno Aquino? Hasilnya dia jatuh sebagai presiden dan Benigno Aquino partinya menang besar dalam pilihan raya di Filipina. Berlaku juga peristiwa yang sama di Taiwan. Parti pembangkang SDP Taiwan, 48 jam sebelum berlangsungnya pembuangan undi, pemimpin parti SDP Taiwan telah ditembak. Tembakan itu tidak kena kepada batang tubuhnya, kena pada bajunya saja. Pengawal keselamatannya segera menumbangkan dia, menyelamatkan dia. Kemudian parti SDP menghalakan keserangan terhadap parti Kuomintang yang memerintah Taiwan, menuduh Kuomintang sebagai mereka yang bertanggung jawab cuba membunuh pemimpin parti pembangkang SDP di Taiwan. Rakyat sekali lagi diajak bangkit, tumbangkan kerajaan sedia ada. Buat pertama kali dalam sejarah Kuomintang jatuh di Taiwan. Mujur selepas 3 bulan, Badan Bebas yang menyiasat insiden itu mendapati ini merupakan komplot daripada ahli parti SDP sendiri, kerana mahu memperdayakan rakyat dan mahu menang dalam pilihan raya. Akhirnya rakyat sedar, rakyat tertipu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Tunggu proses lagi sekali, barulah rakyat bangkit semula memilih Kuomintang sebagai pemerintah di Taiwan. Di Malaysia, Anwar sudah mula mencanangkan di mana-mana. Keretanya cuba dipancit orang, basnya dibaling orang, keretanya dibaling teluk. Sehingga menyebabkan pengawal pribadi Anwar mengacukan senjata pistol di Jasin Melaka ke arah orang ramai. Laporan polis dibuat, polis belum lagi bertindak. Barangkali lepas pilihan raya ni, kalau Datuk Najib antik saya Menteri Dalam Negeri, saya takkan bagi amaran, saya bertindak terus. Dia dah mula pakai senjata lah. Berdasarkan kepada insiden itu, dan berdasarkan kepada puaka-puaka Yahudi yang ada di keliling Anwar yang menjadi penasihat utama Anwar Ibrahim hari ini,
Saya yakin pilihan raya yang akan datang, dia akan gunakan taktik Pakistan, taktik Filipina dan juga taktik di Taiwan. Senjata ada dengan dia sekarang, bodyguard dia pakai senjata. Barangkali kali ini dia akan tembak diri dia sendiri. Dia upah orang untuk tembak. Kalau dia tak tembak, mungkin PAS yang akan tembak. Kalau PAS tak tembak, mungkin DAP yang akan tembak dia. Lalu lepas saja insiden tembakan itu nanti tuan-tuan dan perempuan, Anwar dan tentera dia akan ronda seluruh Malaysia. Ajak rakyat tumbangkan Barisan Nasional. Walhal dia yang buat. Dia boleh buat. Saya dalam keadaan dulu, sebanyak sedikit saya dilatih oleh Anwar dan saya tahu baca pemikiran dia. Sekarang ini tuan-tuan dan perempuan, mereka turun dah. Nak start Pantai Tibai. Dulu dia tak nak usik Tibai. Baru-baru ni Setiausaha Agong, Parti Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, Saifuddin Nasution. Itu kalau bunyi betul, bunyi yang tak betul ya Saifuddin Nasution bunyi dia. Bila ditanya pasal apa, tak jawab perkasa, tak jawab Tibai. Dia tuduh kita tentera upahan. Tentera upahan kepala bapak dia. Ini anak Batak ni, saya nak bagi tahu dia. Dia juga, saya pun tak ada sebab nak melayan dia ni. Ini jenis Barwa Anwar Ibrahim nombor 1. Tetap belum layan. Dia tuduh kita tentera upahan kecil sangat. Datuk Najib dia tuduh pembunuh orang Tantuya. Lagi teruk. Dia boleh tuduh Perdana Menteri kita pembunuh perempuan Mongolia Tantuya. Datuk Najib pilih Masjid buat perahu dalam Parlimen Permatang Pauh. Angkat sumpah. Parlimen Anwar sekarang, wallahi wabillahi watallahi, saya tak pernah terlibat dalam pembunuhan Al-Tantuya, tak pernah kenal dengan Al-Tantuya. Beza dengan Anwar, tuduhan sangat barat, dengan liwatnya, dengan China doll-nya, dengan timbalan presiden dia makan es krim dalam jamban, macam-macam. Pernah tuan-tuan dengar Anwar tinggalkan Parlimen Permatang Pauh, pergi ke Parlimen Pekan, Parlimen Datuk Najib sekarang, angkat sumpah, wallahi wabillahi watallahi, macam Datuk Najib buat. Saya tak pernah bantai bontot Saiful, ada? Tak ada. Saya pernah sebut di banyak tempat, tak payah pilih Masjid Anwar Ibrahim, pilihlah mana-mana surau di Parlimen Pekan. Tak payah pilih surau, pilihlah mana-mana balai raya. Tak payah balai raya, pilihlah mana-mana bus stop, angkat sumpah. Kalau dia berani. Sebab dia tak ada. Dia tak berani. Syazril SK terang-terang sebut Anwar pelaku dalam video itu. Saya ada dalam video itu. Video China doll, dia bantai perempuan Cina. Dia tak pernah saman SK, dia tak pernah jawab, saya tak kenal. Itu bukan isu dia, kau kenal ke tidak. SK tuduh dalam masjid, sumpah dengan nama Allah. Yang ini tuan-tuan, memang dia cukup mengelabah ni. Cukup dia mengelabah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Anwar sanggup buat to the extent. Sebab itu saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan, kita jangan mudah lompat kepada isu yang Anwar lontarkan mulai hari ini. Hari ini dia tak ada fikir lain, fikir macam mana nak rosakkan Datuk Najib, macam mana nak rosakkan Menteri UMNO, macam mana nak rosakkan Datuk Rosmah, macam mana nak runtuhkan kepercayaan rakyat terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Itu saja. Agenda pembangunan bangsa, agenda pembangunan insan, agenda Melayu tak ada langsung. Yang ada agenda dia nak ke Putrajaya jadi Perdana Menteri. Itu saja agenda utama dia. Tuan-tuan, dia sanggup buat benda ni. Bila dia lontar isu, kita jangan mudah lompat. Kita jangan jadi macam ikan yang dipelihara oleh Ho Chi Minh. Saya kunjungi Tan Sri Sanusi Jonit, bekas Menteri Pertanian, bekas Usaha Agung UMNO dan juga bekas Naib Presiden UMNO. Dia cerita kepada saya tentang sebuah kolam ikan milik Ho Chi Minh, pengurusi Parti Komunis Vietnam di awal tahun 30-an. Dia kata Ho Chi Minh buat satu kolam pelihara ikan. Setiap pagi Ho Chi Minh bagi makan ikan. Sebelum dia bagi makan ikan, dia tepuk dulu. Dia tepuk, dia bagi makan. Dia tepuk, dia bagi makan. Begitulah berpuluh tahun lamanya. Dia tepuk, dia bagi makan. Sehingga ikan sudah tahu bila dengar saja tepukan, maknanya makanan nak sampai.
Satu hari Ho Chi Minh jatuh sakit, seminggu tak boleh bangun. Bila dia sakit tak boleh bangun, dia tak mampu nak bangun bagi makan ikan, walaupun itu merupakan kegemaran dia pada setiap hari. Dia arahkan pembantu dia pergi bagi makan ikan. Pembantu dia bawa mangkuk makanan ikan, pergi tepi kolam, ambil, bagi begitu je. Ikan yang sedang berehat di dasar kolam terkejut, tengok-tengok, tiba-tiba makanan dah sampai tanpa tepukan. Mana pergi tepukan, tiba-tiba makanan dah sampai. Tu hari pertama. Hari kedua macam tu juga. Hari ketiga ikan mula rindu kepada tepukan. Hari keempat ikan tunggu tepukan. Tepukan tak sampai, yang sampai makanan saja. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, ikan dah mula meroyan nak dengar tepukan. Berpuluh tahun dia dengar, tiba-tiba tak dengar. Hari ke-8 Ho Chi Minh kebah daripada demam, daripada sakit. Kali ini dia sendiri pergi tepi kolam bagi makan ikan. Seperti biasa Ho Chi Minh tepuk, kemudian dia bagi makan. Kali ini dia tepuk, ikan lompat. Ikan yang rindu pada tepukan mula lompat. Ho Chi Minh dapat idea, kalau aku nak bagi makan, nak makan ikan, kerja aku dah mudah dah. Aku tepuk, ikan lompat, aku tak ada tangguk. Ikan masuk dalam tangguk, aku boleh goreng. Dia lompat, ikan ia tepuk, ikan lompat sama. Kita juga tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi macam ikan tu. Bila Anwar tepuk, kita lompat. Bila kita lompat, waktu Anwar tepuk, kita lompat. Waktu kita lompat, mereka tak ada tangguk, leher kita kena sembelih. Faham tu? Ingat baik-baik, jangan terpedaya. Orang macam ni, dia pernah guna anak bini dia tahun 1998, ronda 1 Malaysia, menangis. Azizah menangis, saya masih ingat lagi. Saya bersama dia waktu tu. Sianlah pada Kak Wan ni. Kak Wan ada suami tapi hidup macam janda. Kesian anak-anak. Ada bapa tapi macam anak yatim. Wanita menangis, yang lelaki pun menangis. Berderu undi dia dapat. Kali ini dia pernah guna hal peribadi dia, mesti tumbangkan kerajaan. Dia bantai driver dia, kerajaan mesti ditumbangkan. Itu target dia. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Satu saja isu lagi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, di tangan saya ini ialah buku Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan. Pindaan sehingga 10 Mei 2010, penerbitan Akta Malaysia Sendirian Berhad. Buku perlembagaan. Buka muka surat 1 pada perkara 2, Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 2 disebut penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam persekutuan. Parlimen boleh melalui undang-undang menerima masuk negeri-negeri lain ke dalam persekutuan melalui undang-undang. Kalau kita nak pindah perlembagaan persekutuan, kita perlukan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Ini bagi melaksanakannya secara undang-undang, kita tidak perlu, kerana peruntukan ini tidak dipindah. Kita hanya menurut peruntukan sedia ada. Kalaulah takdirnya mereka dapat 112 kerusi. Jumlah kerusi yang kita bertanding 222. Dia dapat 112. Membentuk kerajaan dengan simple majority. Puak-puak pembangkang yang didalangi oleh DAP ini boleh mempengaruhi PAS dan juga Pakatan Rakyat. Dan juga Parti Keadilan Rakyat PKR. Dia guna kuasa dia, ancaman dia terhadap parti-parti ini untuk menjamin kamu duduk di Putrajaya, kamu kena ikut cakap aku. Dia jemput Singapura masuk ke dalam persekutuan. Singapura ada 85 kerusi parlimen sekarang ini. 85 kerusi parlimen, tuan-tuan dan puan. Campur 85. Campur 112 kursi. 197 kursi. Dia dapat 197 kursi berbanding dengan Barisan Nasional 110 kursi.
Dia boleh buat. Kerana ada dalam peruntukan perlembagaan. Kita buat perlembagaan ini dulu kerana kita nak bawa masuk Sabah dan Sarawak. Tengku Abdul Rahman pernah mengundang Brunei untuk menyertai persekutuan Tanah Melayu. Ditolak oleh Brunei dengan syarat Brunei boleh terima masuk dengan syarat Sultan Brunei mesti jadi sultan, mesti jadi yang di-Pertuan Agong yang pertama di Malaysia. Kerana nak jaga hati-hati raja-raja Melayu di Semenanjung, Tengku sanggup tidak memasukkan Brunei, memasukkan Sabah dan Sarawak juga Singapura pada waktu itu, menggunakan peruntukan perlembagaan sedia ada. Fasal 2 ini digunakan. Fasal 2 ini juga mereka akan gunakan secara undang-undang. Bawa masuk Singapura. Waktu tu demonstrasi orang Melayu dah tak guna lagi dah. Bila bawa masuk saja Singapura, yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, buat selama-lamanya Melayu hilang kedaulatannya di bumi ini. Kita nak apa benda ni berlaku depan mata kita. Buat pilihan raya ke-14 lagi sekali. Umum pembubaran parlimen. Siap-siap dalam tangan. Mereka bermula-mulakan pilihan raya ke-14 dengan kelebihan handicap 85. Dia dah ada 85 kursi siap-siap. Abdul Barisan Nasional masih terkial-kial lagi. Kalau nak sedar pada waktu itu kita dah lambat dah. Puak-puak rakus ni tuan-tuan dan puan, dia tak sabar-sabar nak mengopak tanah Melayu ni. Di Perak dapat kuasa 11 bulan, tanah 999 tahun dia gadai. Dia ambil. Pulau Pinang satu demi satu kampung Melayu habis. Anwar buat apa? Nik Aziz buat apa? Hadi Awang buat apa? Ini bukan perkara main-main tuan-tuan dan puan. Kita kena sedar daripada sekarang. Kepentingan kita semakin terhakis. Ini yang kita tunggu setiap malam, nak sedarkan rakyat. Kita tak mahu perkara ini jadi. Singapura, dia ada angkatan tentera dia sendiri. Tuan-tuan akan tengok selepas ini buat pertama kali. Bila kalau dia masuk, Panglima angkatan tentera yang selama ini dari kalangan orang Melayu akan berubah. Saya tak boleh bayangkan apakah jadi nasib anak-anak kita kalau ini berlaku. Bangsa Melayu akan jadi habrak di bumi sendiri. Ini sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan, sangat berbahaya. Dengan tingkah laku mereka sekarang ini, sangat berbahaya. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormat yang menjemput Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali, Ahli Parlimen Pasir Mas, Presiden Perkasa Malaysia, untuk meneruskan pentas ini. Dengan segala hormat yang dipersilakan Yang Berhormat Datuk Ibrahim Ali.